Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni untuk meneruskan PDPR kita ya. Kali ini hari ni kita buat ulum sahaja, jawi tak ada ya. Dua masa ni ulum kita buat secara Google Meet. Nanti satu masa nanti selepas Google Meet nanti kamu buat latihan ya. Okey. Hari ini kita nak masuk tajuk baru iaitu bidang akidah, tajuknya kufur. Kufur. Okay, siapa yang ada buku teks boleh tengok tajuk kufur. Muka surat berapa tajuk kufur? Ustazah aku lupa dah tengok. Ada yang ada buku teks? Cuba tengok siapa dapat dulu ni. Muka surat berapa kufur? Berapa Aiman? 99. Okey. Yang ada buku teks boleh buka muka surat 99 ya. Okey, alhamdulillah ya. Kita tengok seterusnya. Okey, objektif. Kita tengok dulu objektif pembelajaran apa yang kita nak dapat daripada tajuk ini ya. Pertama, murid dapat menyatakan maksud kufur. Maksud kufur dan hukum kufur berdasarkan dalil nakli. Apa benda kufur-kufur ni ya, nanti kita tengok. Okey, seterusnya murid dapat menjelaskan bahagian kufur dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kufur. Kemudian murid dapat menyatakan kesan kufur dan tindakan untuk menjauhinya. Kriteria kejayaan, murid dapat menyebut maksud dan hukum kufur dengan betul. Kemudian murid dapat menjelaskan dua bahagian kufur dan 4 faktor yang mendorong kepada kekufuran. Seterusnya murid dapat menyatakan 3 kesan kufur dan 3 tindakan. Ini kriteria kejayaan ya. Ustazah nak sekurang-kurangnya 3, kalau lebih pun boleh. Ini pertamanya objektif dan kriteria kejayaan. Kita tengok seterusnya, kita mulakan dulu. Sebelum apa-apa kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Kali ni siapa pula nak baca doa? Adam Darwish, buka mic, baca doa. Allahumma alaina hikmataka wa alaina min khazaini rahmatika ya Ar-Rahman Rahimin. Amin. Terima kasih Adam Darwish. Okey, Arif Hidayatullah Pitandas. Pergi cepat. Kita datang balik. Alhamdulillah kita dah pun baca doa. Semoga kelas kita ini diberkati. Kamu dapat faham dengan sebaiknya apa yang kita nak belajar hari ini. Kita tengok mula-mula sekali. Gambar apa ni? Ni gambar orang tengah buat apa ni? Siapa tahu? Boleh beritahu Ustazah. Orang tengah solat. Tengah solat. Solat lepas tu cuba boleh bagi agak teka tak? Ni dia sedang buat apa dalam solat ni? Perbuatan dalam solat ni tengah buat apa ni? Ataupun dia tengah baca apa? Baca doa iftitah. Pandai. Ni betul. Ni Ustazah tulis kat sebelah kan. Doa iftitah. Ni Ustazah ambil yang ujung dia. So boleh baca yang Ustazah tulis ni? Baca Intan? Ya. Irina baca Irina. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal musyrikin. Tengok betul-betul. Muslimin. Alhamdulillah. Terima kasih Irina. Tu yang Ustazah nak tekan kat sini ni. Ustazah tahu ramai yang silap baca kat sini. Dia pergi bantai musyrikin lah. Yang sebelum tu ada ayat sebelum tu sepatutnya musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, dibantainya muslimin.
Yang ujung ni wa ana minal muslimin, dibantainya musyrikin. Okey, kenapa Ustazah nak tekankan yang ni? Okey ya. Cuba tengok maksud dia. Ini selalu kita baca dalam surah, dalam doa iftitah, dalam solat kita baca. Inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kepada lillah, kerana Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tak ada syirik, maksudnya tidak ada perkongsian dengan Allah tu. Tak ada syirik dengan Allah. Wa bizalika umirtu, dan begitu juga apa yang Allah suruh, demikianlah yang Allah suruh. Wa ana minal muslimin. Ni yang penting ni. Dan saya, ana dan aku, minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Jangan kita salah sebut. Kita ikrar depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni orang Islam. Kalau kita sebut wa ana minal musyrikin, maksudnya kita mengaku, wahai Allah, aku ni orang kafir. Wa iyazbillah, musyrikin, orang-orang syirik. Orang musyrik, orang kafir, samalah tu. Jangan salah sebut. Berhati-hati. Kita mengaku, aku daripada orang Islam. Muslimin, orang Islam, ya. Hati-hati, ya. Ada ayat sebelum ayat ni, wama ana minal musyrikin, kamu jangan cakap wama ana minal muslimin pula. Wama tu maksudnya dan aku bukan. Wama ana minal musyrikin, aku bukan orang kafir. Jangan kita kata aku bukan orang Islam pula. Hati-hati. Okey, kat sini nak cerita ni, kat sini muslimin, ya, dan aku adalah orang Islam. Kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala kita ni orang Islam. Okey, tengok seterusnya apa yang saya nak sampaikan. Ni daripada buku teks kamu. Boleh baca? Nampak tak? Okey. Ni dalam keadaan suasananya solat Jumaat. Ada khatib ataupun orang yang membaca khutbah tu kan, untuk imam tu, dia sedang berkhutbah. Ni dia ada sebut perkataan-perkataan ini. Ni biasa disebut setiap minggu. Siapa nak boleh baca ni? Siapa nak suruh? Balkis? Balkis buka mic, Balkis. Balkis ada ke tak? Ya. Okey. Baca. Nampak tak Balkis? Apa yang Tok Imam tu baca kan? Okey, cuba Balkis baca. Mana pergi Balkis ni? Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar takwa kepada Allah SWT dengan benar dan janganlah kamu melainkan di dalam Islam. Ya, terima kasih Balkis. Okey, itu dia. Pesanan daripada Tok Imam. Biasanya khatib, orang yang membaca khutbah tu, setiap minggu dia ada pesan macam tu lah. Ittaqullah, kan. Dalam ni dia tulis apa? Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Tadi kita dah mengaku depan Allah Ta'ala, kita tengah solat, kita baca doa iftitah, kita mengaku depan Allah Ta'ala,
Ya Allah, aku ini orang Islam. Okey, Adam Darwish nak pergi tandas, nak pergi cepat, lagi datang balik. Okey, kita mengaku dah aku ini orang Islam, ya Allah aku ikrar. Kemudian kalau pergi solat Jumaat pula, Tok Imam pesan lagi, jangan mati melainkan dalam Islam. Maksudnya kena mati dalam keadaan kita ni Islam. Kenapa nak tekankan macam tu sangat? Ya, kenapa? Apa kaitannya ni? Okey. Tengok seterusnya. Islam lawannya apa? Siapa tahu? Apa lawan untuk Islam? Ada yang cakap tu. Siapa? Apa lawan untuk Islam? Kafir. Kafir. Pandai Bakis. Okey, terima kasih. Kita tak nak jadi kafir. Ya, mati dalam Islam, jangan mati dalam kafir. Wa'iyyazubillah, na'udzubillah min zalik. Islam ni satu nikmat yang paling besar ya dalam hidup kita. Jadi kita kena syukuri, kita jaga elok-elok nikmat Islam ini. Okay, kita tengok seterusnya. Kita tak nak dalam keadaan kafir kan. Okay. Seterusnya. Pengertian kufur. Kita hari ni belajar tajuk kufur. Kufur dengan kafir itu samalah. Apa cerita tentang kafir kufur ni? Ya. Pengertian kufur. Siapa boleh baca? Siapa ni? Siapa lagi belum baca? Farisha Adriana. Boleh baca tak? Okay. Boleh baca Farisha. Percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Pandai. Terima kasih Farisha. Alhamdulillah. Itulah maksud kufur ya. Kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman. Iman tu pun percaya maksudnya. Tidak percaya, tidak beriman. Dalam hati tu tak yakin. Tak mengakui bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah maksud kafir ataupun kufur. Bila berlaku keadaan macam ni, dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Nabi, itulah dia kufur. Jadi kita tak nak berlaku macam tu ya, tak nak berlaku macam tu sebab kita dah Islam, kita dah lahir dari Islam, kita dah belajar tentang Islam. Kita sentiasa berada dalam Islam sampai kita mati nanti. Kita mati di dalam Islam ya. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, hukum. Apa hukum kufur? Hukum kufur ialah siapa punya Ustazah? Apa Intan? Sesat. Ya, pandai. Sesat. Selalunya kalau orang tanya hukum, kita boleh jawab wajib, harus, sunat, makruh, haram kan. Tapi kali ni tiba-tiba sesat hukum dia. Hukum kufur ialah sesat. Sesat ni lagi teruk daripada benda-benda yang lain ya. Sesat. Kita tengok dia punya dalil kenapa dikatakan sesat tu. Dalilnya ataupun punca kuasanya kita buktinya yang mengatakan sesat. Kita ambil daripada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Okey, siapa boleh bacakan kat Ustazah ni? Nur Syazwana. Siapa Nur Syazwana ni Firdaus. Okey, Firdaus, baca Firdaus. Yang bawah. Baca ayat ni. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad
dolala ba'ida. Okey, terima kasih Firdaus. Alhamdulillah. Itulah dia. Dalilnya daripada surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, Allah sendiri yang bagi tahu, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa maksud dia? Cuba baca yang seorang maksudnya. Siapa boleh baca maksud? Okey, baca. Okey, baca. Lina. Sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhir, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Terima kasih Lina. Itulah dia ayat. Apa maksud ayat tadi ya? Wa may yakfur, sesiapa yang kufur billah kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikat, wa kutubihi dan para dan kitab ni dia tinggal ni, dan kitab Allah, Al-Quran, semua tu kan, Al-Quran, Injil ni rukun iman lah ni. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Rasul-rasul tu masuklah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada orang kafir tu dia percaya Nabi Isa, dia percaya Nabi-Nabi lain, tapi Nabi Muhammad dia tak nak percaya. Tu pun dia jadi kufur sebab dia tak percaya semua kan. Wal yaumil akhir dan pada hari kiamat. Kena siapa yang kufur, tak percaya kepada semua perkara rukun iman ni, faqad dhalla, maka sesungguhnya dhalla, sesat. Orang itu adalah sesat. Dhalla bahasa Arab maksudnya sesat. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Dah sesat-sesatnya macam tu lah. Orang tu dah jadi sesat. Itu sebabnya hukum dia kita sebut sebagai sesat. Sebab dalam Al-Quran pun Allah sebut sesat. Ya, dhalalan. Okey. Boleh faham ni setakat ni? Apa hukum kufur? Ustazah? Apa hukum kufur? Sesat. Ya. Alhamdulillah. Bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Mana saya? Okey, ni dia. Kita tengok pula ada beberapa info tambahan ya. Ni saya ambil dari buku teks kamu juga. Okey, perkataan syirkun, syirik. Ya, ada beberapa perkataan-perkataan Arab yang lebih kurang. Kita tengok apa setiap satu kita tengok ya. Syirik, Menyekutukan Allah. ya, menyekutukan Allah. Syirik itu menyekutukan, maksudnya menyamakan, menjadikan benda-benda lain itu serupa dengan Allah. Itu syirik. Okey, seterusnya. Fasik. Apa maksud fasik? Orang yang tak Allah. Ya, orang yang ingkar perintah Allah. Dia ni mengaku Islam. Dia mengaku dia Islam tapi dia ingkar. Dia tak nak ikut perintah Allah. Contohnya Allah kata solat 5 waktu, wajib solat 5 waktu sehari semalam. Dia tak nak solat. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Dia tahu wajib solat tu kena buat tapi dia tak nak, dia malas nak buat. Dia tak nak, dia sengaja tinggal. Inilah dia orang fasik. Ya, dia ingkar perintah Allah, dia tak nak buat apa yang Allah suruh. Okey, seterusnya zindiq. Kau pernah dengar tak semua perkataan ni? Zindiq. Zindiq ni apa pula zindiq ni? Terpisung atau sesat. Ya, orang yang imannya terpesong atau sesat. Ya, iman dia dah terpesong. Ajaran sesat lah ni, orang yang ikut ajaran sesat. Kita orang Melayu selalu cakap ajaran sesat kan. Maksudnya dia dah tak ikut ajaran Islam yang sebenar. Ya, iman dia dah terpesong. Maksudnya dah pergi ke tempat lain lah, dah tak ikut dah tak ikut jalan yang betul, dah sesat. Okey, satu lagi perkataan.
Murtad. Ni selalu dah dengar murtad. Apa benda? Murtad Keluar dari ya, keluar dari Islam. Ni wa'iyazbillah. Maksudnya bila terkeluar dah murtad, maksudnya dia tak jadi orang Islam dah. Dia tak jadi dah orang Islam. Dia lebih kurang dengan syirik. Kalau macam syirik tu, dia mengaku lagi dia Islam tapi dia buat perkara-perkara yang menyekutukan Allah, kan? Okay, macam syirik tu dia ada pembahagian dia, syirik yang khafi, syirik yang jali, maksudnya syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi, kan? Okay. Tapi kalau macam murtad ni dia mengaku terus, memang dia dah isytihar, dia dah keluar daripada Islam, dia tak nak masuk, dia tak nak jadi orang Islam dah, dia dah memeluk agama yang lain contohnya. Okay, itu maksud murtad, ya. Macam fasik ni masih lagi Islam, cuma dia buat dosa, dia melakukan, dia tidak melakukan perintah Allah, kan, dia langgar perintah Allah. Okay, zindik ni masih lagi dia kata dia Islam tapi sebenarnya dia dah, imannya dah terpesong, dia dah jadi ajaran sesat, dah tak betul. Okay, inilah antara perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kufur. Ya, ada persamaan sikit-sikit. Okey, kita tengok seterusnya. Tadi kita dah tengok pengertian, dah tengok hukum, kita dah tahu dalil. Okey, kita tengok pembahagian kufur. Pembahagian kufur. Ada berapa bahagian kufur ni? Kita tengok. Okey, bahagian yang pertama. Siapa boleh bacakan tu? Apa dia? Kufur apa? Takkan perlu i'tiqad, ya. Kufur i'tiqad yang pertama. Okey, pembahagian kedua, kufur apa? kufur amalan. Ya, kufur amalan. Dua bahagian kufur, ya. Satu i'tiqad, satu amalan. Okey, ingat dua benda ni, i'tiqad, amalan. Okey, kita tengok satu persatu. I'tiqad ni apa dia? Okey, seorang baca. Menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih Intan. Bagus. Ya. Inilah dia kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ni maksudnya menolak dan menafikan ajaran Islam, ya. Dia nafikan terus. Dia kata Islam tak bagus lah, tak betul lah, macam-macam lah. Okey. Kemudian dia dia tak mahu dengan Islam. Ni i'tiqad, maksudnya i'tiqad ni dia kepercayaan dalam hati, keyakinan dalam hati. Okey. Contoh yang diberi ialah tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Kita beriman dengan, kita mengucap awal lagi syahadah kita tu mengucap bersaksi kepada Allah, kedua bersaksi kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, kan. Dia setengah agama tu dia terima Allah sahaja sebagai Tuhan, tapi Nabi Muhammad sebagai Rasul dia tak nak terima. Jadi kat situ pun dia dah jadi kufur, sebab dia tak terima Nabi Muhammad. Dia dua perkara ni baru lengkap syahadah kita, kesaksian kita. Dua perkara ni, pertama Allah sebagai Tuhan, kedua Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okey, jadi kalau dia tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, kat situ dia jadi kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad. Sahabat Adam. Okey. Adam baca seterusnya. Kufur amalan. Apa kufur amalan? Menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Ya. Okey, tu dia. Amalan ni maksud perbuatan kita lah, amalan kita. Contoh apa dia kata kat sini, menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Tak betul. Ya, Allah bagi nikmat kat dia tapi dia guna cara yang tak betul. Allah bagi duit kat dia, dia pergi main judi contohnya, kan, gunakan duit poket untuk berjudi. Banyak lagi contoh-contoh lain. Allah bagi dia kesihatan, dia pergi ambil dadah, bagi tak sihat pula, kan, bagi khayal.
Itu semua kufur nikmat lah tu. Menggunakan nikmat Allah bagi tapi caranya tak betul kan. Dia hebat dalam ilmu IT ni, ilmu komputer ni, canggih sangat, segala data-data dia boleh buat apa semua, tapi dia gunakan kehebatan dia pergi mencuri, merompak duit bank. Kan, orang punya akaun dia boleh masuk, dia kutip, dia ambil duit orang. Okay, itu maksudnya dia salah guna. Kat situ pun dah boleh berlaku kufur ya. Kufur dari sudut amalannya, perbuatan. Okay. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Okay, tadi kita dah masuk pengertian, kita dah tahu hukum, dalil, kemudian kita dah bagi tahu, kita dah tahu bahagian dia. Bahagian kufur, ada berapa bahagian kufur? 2. Ya, dua. Ada 2 bahagian sahaja. Pertama, i'tiqad. Kedua, amalan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, faktor yang mendorong kepada kekufuran. Sebab-sebab berlakunya kufur ni. Apa dia? Ada beberapa kat situ dalam buku teks. Kamu ada 4 rasa. Kita tengok yang pertama. Amani, baca Amani yang pertama. Tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Ya, bagus Amani, terima kasih. Itu yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Itu sebab tu orang tu boleh jadi kufur sebab dia tak belajar tentang agama. Macam kamu sekarang ni bertuah dekat sekolah dah ada belajar. Ustazah ajar dah kamu tentang agama kan. Okey, kemudian petang pergi sekolah agama pula, sekolah kafar pun belajar lagi tentang agama. Ya. Lepas tu dekat media-media kita, dekat TV kita apa semua pun banyak menceritakan tentang agama. Jadi insya-Allah bagi yang bab ni ya, kita tidaklah terlalu terdedah, tapi ada orang memang tak dapat. Memang tak dapat didikan agama yang sempurna. Mungkin dia salah ambil fakta, dia buka laman web yang salah, jadi dia gunakan ilmu sesat kan. Jadi dia dapat fahaman yang tak betul. Jadi sebab tu kalau nak belajar agama ni, terutamanya dia kena berguru dengan orang yang betul, maksudnya yang betul alim. Ya. Jangan kita nak main ambil je dekat Google apa semua tanpa check apa semua dulu. Kadang-kadang hadis pun kita baca-baca, ingatkan hadis, kita pun sampaikan kat orang. Rupanya tu sebenarnya bukan hadis, palsu rupanya. Dah berdosa. Bukan kita, walaupun kita tak ada berniat nak buat apa hadis palsu, tapi bila kita dah sampaikan pada orang, itu pun kita dah berdosa. Jangan main-main. Okay, benda berat tu sebenarnya. Okay, yang pertama, sebab tak dapat agama. Kedua, siapa lagi belum baca ni? Saya nak cari yang belum baca. Yang dah baca tak payah nak angkat-angkat tangan. Menuruti hawa nafsu. Ya. Itu punca kedua ya. Faktor yang kedua, menuruti. Tahu menuruti? Mengikut. Mengikut hawa nafsu. Dia ikut je hawa nafsu dia. Hawa nafsu ni kadang-kadang, nafsu ni kadang-kadang dia terpengaruh dengan hasutan syaitan kan. Syaitan bisik, hasut nafsu pun nak seronok. Okey, dia pun ikut hawa nafsu ya. Apa seronok ni kita main, jom kita main apa benda, contohnya main puja duit, puja itu, puja ni, panggil syaitan, hantu dan sebagainya, jadi syirik. Jadi syirik. Asalnya saja main-main ikut hawa nafsu, tapi rupanya dia dah jadi kufur benda tu. Okey. Yang ketiga, sama lagi yang belum baca. Lemah pegangan agama dalam kehidupan. Cepat aja dia ada. Okey, lemah pegangan agama dalam kehidupan ya. Dia lemah, itu sebab tu kena belajar betul-betul. Belajar agama ni kena betul-betul, kena kuasai betul-betul. Jangan boleh belajar sikit-sikit je, dah lah tu boleh belajar, dah pandai mengucap, dah tahu rukun iman, rukun Islam, okey lah tu. Tak boleh, dia kena kuat, jangan lemah. Lemah pegangan. Ada orang dia dah belajar ilmu ada, tapi
dia tak amalkan. Bila dia tak amal, ilmu tu berlalu macam tu saja, setakat ilmu je lah. Jadi pegangan dia tu tak kuat. Pegangan agama dia tu tak kuat. Macam mana kita nak jadi pegangan agama kita ni nak kuat? Jadi kalau nak kuat, caranya kita kena amalkan apa yang kita belajar. Contohnya kita belajar tentang solat. Janganlah belajar je tapi tak solat pun. Belajar tahu solat tu 5 waktu. Sehari semalam wajib buat. Tahu dah baca solat, baca Fatihah apa semua, tahu dah bacaan solat nak buat macam mana tahu. Tapi tak buat. Bila tak buat tu lah lemah pegangan tadi tu, jadi lemah iman dia. Boleh faham ni? Boleh. Mudah je. Boleh. Okay. Seterusnya yang keempat. Siapa lagi? Terpadai dengan pujukan dan kesenangan dunia. Irina terima kasih. Terpedaya. Terpedaya tu maksudnya macam tertipu lah. Tertipu dengan pujukan dan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ni semua dunia. Tertipu pujukan dunia. Seronok, kita nak seronok-seronok dunia, kita kena ingat dunia je ni. Sampai tak semayang, tengok kartun sampai tak semayang, lupa nak semayang. Tu semua dunia. Jangan terpedaya. Boleh berhenti sekejap, saat lagi kan sambung balik. Ulanglah balik, cari kat YouTube, bukan susah dalam zaman sekarang ni. Kan? Okay. Jadi jangan terpedaya dengan dunia, hasutan syaitan apa semua, itulah pujukan dan kesenangan dunia. Nampak duit kan, banyaknya duit, ada orang nak kata memang saya nak bagi duit banyak, tapi dengan syarat kena keluar daripada Islam. Nak ke? Ada orang bestnya dapat duit banyak, tak apalah. Tak payah semayang pun tak apa kan. Terus ikut jadi orang kafir. Wa'iyazbillah min zalik. Benda ni hati-hati. Sebab apa saya cakap? Sebab memang ada berlaku macam tu. Orang kafir, orang Kristian terutamanya, dia nak tarik orang-orang Islam, anak-anak orang Islam ni nak suruh keluar dan suruh jadi murtad. Keluar daripada agama Islam, jadi orang kafir juga macam dia. Okay. Jadi tengok mana budak-budak yang susah apa semua ni. Kemudian dia pun tolong, dia tolong sikit-sikit, dia tolong bagi duit, dia tolong bagi tu bagi ni. Akhirnya dia kata mari duduk dengan dia. Duduk kat gereja lah jadi paderi budak tu. Kan bahaya. Okay, jangan terpedaya. Sebab tu kita kena kuat agama tadi. Pegangan hati kita ni pegangan etika kepercayaan kita ni kepada Allah SWT, kepada Nabi kena kuat. Okay. Okay, kamu rasa kalau macam contoh sekarang ni kan, kita dengar banyak berlaku peristiwa bunuh diri. Ada dengar? Ada. Kan kes bunuh diri. Kita rasa sedih kalau lagi-lagi bila kita dengar, kita baca orang Islam bunuh diri, kesiannya, ya Allah. Agak-agak apa akhiran kehidupan itu macam tu. Kalau dia bunuh diri tu, apa akhiran kehidupan dia? Baik ke tak baik tu? Tak baik sebab tu kita tadi tu yang kita mula-mula tadi tu, kita dah mengaku aku nak orang Islam. Lepas tu Tok Imam Khatib tu berpesan jangan mati melainkan Islam. Sebab tu jangan kita cuba bunuh diri, sebab bila bunuh diri kita dah putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita dah tinggalkan Allah. Bila bunuh diri maksudnya dia tak percaya, dia tak yakin dah dengan qada-qadar Tuhan. Dia cari jalan singkat, dia nak mati je. Okay. Tapi itulah antara kesan orang yang ni terpedaya ataupun lemah, dia lemah pegangan, dia jadi boleh buat apa sahaja yang kadang tak masuk akal kan. Sebab tu dalam keadaan sekarang ni, pandemik ni kan, ramai yang hidup tertekan. Hidup tertekan menyebabkan dia dah hilang
hilang kewarasan fikiran dia, dah tak boleh fikir. Bila dia, lagi-lagi bila pegangan agama dia tak kuat, setan dah memujuk rayu apa semua, hawa nafsu dia pun dah pujuk rayu dia. Jadi dia boleh buat macam-macam kan, perkara-perkara yang Allah larang tu buat. Ya zubillah min zalik. Sebab itu kita kena kuatkan hati kita, kuatkan semangat kita, ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa sekalipun ya. Jangan putus harap pada Allah, sentiasa berdoa. Okey, kita tengok seterusnya. Tadi kita dah tengok dah punca kan, punca macam mana boleh jadi kufur. Kita tengok seterusnya kesan-kesan kufur. Ada banyak kesan ni, kalau dalam buku teks kamu dia bagi sajak. Ada beberapa perenggan sajak, tapi yang ni Ustazah dah keluarkan. Okey, yang pertama, baca seorang. Apa dia tu? Baca siapa-siapa. Buka mic. Berdosa besar. Ya, berdosa besar. Kesan kufur yang pertama, berdosa besar. Dapat dosa besar, tak pasal-pasal dapat dosa. Ya. Okey, yang kedua. Apa tu? Merosakkan iman. Ya, merosakkan iman kita bila kufur iman yang kita dah bukannya iman Aisyah tu ni iman kepercayaan dalam hati kita. Okey, merosakkan iman kita, pegangan agama kita dah rosak. Wa'iyazbillah. Okey, yang ketiga. Hati tidak tenang. Hati tidak menjadi tenang ya. Tu kesan kufurnya, hati tak tenang, hidup resah gelisah. Seronok ke nak hidup macam tu? Okey. Kemudian yang keempat. Tidak peduli dengan dosa. Ya, tak peduli dengan dosa dah. Dia buat apa dia tak kisah dah. Sebab tu orang yang bila kufur ni bila dah biasa buat salah, buat dosa apa semua, dia dah tak heran dah buat dosa. Dia tak rasa apa dah. Bila dia tak solat pun dia tak rasa apa-apa, tak rasa bersalah. Dia tinggalkan solat saja-saja, dia tak rasa apa. Tu bahaya. Bila ada perasaan macam tu, tinggal solat pun tak ada rasa apa-apa, berhati-hati. Itu antara salah satu kesan kufur. Kita tak nak kita jadi orang kafir ya. Wa'iyazbillah min zalik. Okey, jadi berhati-hati ni ya, tidak peduli dengan dosa-dosa ni macam-macam. Buka aurat tu pun dosa. Ada orang yang boleh dia buka aurat tak ada rasa apa-apa, pergi je, pergi kedai tak pakai tudung yang perempuan, pakai seluar pendek yang lelaki, pergi main bola kat padang kan. Sepatutnya sebenarnya dosa, patutnya dia rasa risau. Patutnya dia rasa peduli bila ada iman dalam hati dia. Tapi bila dah tak ada iman, dia dah tak peduli dah dengan benda-benda tu macam. Okey, itu dia. Seterusnya. Apa tu? Allah murka. Ya, Allah murka. Allah murka tu maksudnya Allah marah. Allah marah, Allah tak suka mendapat kemurkaan Allah lah tu. Na'udzubillah min zalik, jangan sampai Allah marah kat kita. Hati-hati, bahaya. Okey, seterusnya. Hilang rahmat dan berkat. Ya, hilang rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita tu dah tidak mendapat rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah. Allah dah tak sayang kita. Kemudian dah tak dapat berkat. Dah tak ada keberkatan dah apa yang kita buat. Ya, itu kesan kufur. Yazbillah, jangan ada jadi kufur. Dah tak ada dapat benda-benda ni semua. Okey, seterusnya. Ada lagi satu. Okey, apa dia? Baca. Disiksa dan diazab. Ya, di hari akhirat nanti disiksa dan diazab di hari akhirat. Okey, ni pesan ni yang besar sebabnya Allah dah sebut dah. Kan ini antara dosa besar ni. Jadi penyiksaannya pun beratlah. Okey, last kali. Rosak hidup. Rosak hidup. Ya, rosak hidup. Kehidupan dia menjadi rosak. Macam orang yang bunuh diri itulah.
habis, rosak kehidupan dia. Kan? Ya. Ni antara kesan-kesan kufur. Jadi kita jaga diri kita, hati-hati jangan kita jadi terlibat dengan kufur ni bahaya. Satu benda yang perlu kita elakkan sangat-sangat, jauhi sangat-sangat. Kena jaga diri kita, jaga iman kita, jaga Islam kita. Teguhkan keislaman kita supaya kita tidak habis sebagai seorang yang kufur. Wa'iyazbillah min zalik. Okey, kita tengok slide seterusnya. Ada apa lagi? Tindakan menjauhi kufur. Apa tindakan? Macam mana cara kita tak nak jadi kafir ni? Macam mana kita nak buat? Yang pertama, menjaga amal ibadah, ya, menjaga. Yang pertama mula-mula kenalah kita jaga amal ibadat kita. Kalau kita tak nak jadi kafir, ibadat kita ni, bila sebut ibadat utama sekali solat lah. Bila sebut ibadat yang pertama adalah solat, jaga ibadat kita, ya, supaya ibadat itulah yang menjaga kita, menjaga iman kita. Okey, dia kata apa? Saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Kena tingkatkan amalan kita, tingkatkan. Kalau kita semayang selalunya lewat waktu, tingkatkan jadi solat awal waktu, kan. Selalunya solat tu main-main, kena tingkatkan, kena perbaiki solat, khusyukkan dalam solat. Selalunya baca awal je yang sunat tak baca, tingkatkan lagi. Itu melipat gandakan amalan. Sekarang ni kan bulan Zulhijjah, kita dah masuk bulan Zulhijjah, tahu tak? Antara bulan yang mulia dalam Islam. Banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan, amalan sebagai untuk melipat gandakan. Contohnya puasa sunat, kan? Kemudian bersedekah dan sebagainya, ya. Itulah antara melipat gandakan amalan. Okey, makna ke kesusahan ni? Seterusnya, saya tabah dalam menuntut ilmu. Macam kamu sekali lah. Dalam keadaan kita pandemik, susah, tak boleh bersemuka, tapi kita cuba juga tabah dalam menuntut ilmu. Ilmu tu kita kena dapatkan juga. Ya, jadi ni syabas dan tahniah kepada yang dapat menyertai kelas ustazah secara online, kan. Kamu dapat, kita bersemuka, kita bertemu di alam maya. Okey, yang tak dapat tu pun tak apa, ya. Yang tak dapat nak masuk kelas Google Meet tak apa, sebab nanti kita akan belajar di luar talian pula. Jadi itu masing-masing, ya, kena tabahlah dalam menuntut ilmu. Macam saya tengok Alfi, bagus Alfi ni, walaupun dia tak pernah masuk kelas Google Meet, kan, tapi bila kerja dia buat apa semua, kehadiran pun dia tulis walaupun dia dah lambat, kadang dah nak malam, tapi dia tu tetap tulis kehadiran, maksudnya dia menghadiri. Dan bila quizzes pun saya tengok markah nama dia selalu ke atas, top 3, top 5 macam tu, kan. Okey. Okey, yang kedua, tadi tindakan pertama jaga amalan. Okey, yang kedua, tindakan kedua. Siapa boleh baca? Biasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Okey, terima kasih. Sentiasa berdoa. Itulah dia. Kena pertama tadi kita jaga amalan, kemudian kita rajin-rajin berdoa. Berdoa ni minta pada siapa? Minta kepada Allah. Ya, dan kita mohon untuk apa? Untuk mantapkan iman kita, kuatkan iman kita. Dalam doa kita tu kena selitkan doa. Kita minta kuatkan iman kita. Okey, kita tengok apa antara doanya. Cuba amalkan doa ni, ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai yang membolak-balikkan hati, yang muqallibal qulub ni maksudnya ni Allah lah ni, wahai yang membolak-balik. Tahu bolak-balik? Yang terbalik-terbalikkan hati kita tu, kejap macam ni, kejap terbalik, kejap betul, macam tu, kan. Tu maksudnya bukan hati tu berpusing-pusing. Maksudnya hati tu kan kadang-kadang macam ni, kita ni kadang-kadang
kita nak macam ni lah, apa tak jadi, tukar. Itu maksudnya hati kita tu berbolak-balik. Siapa yang buat hati berbolak-balik? Sebenarnya adalah Allah yang pegang hati kita. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamaku. Kita minta pada Allah supaya sabit, tetapkan hati kita ke dalam agama Islam. Kalau bolak-balik dalam hati tu berbolak-balik dalam nak memilih makanan, tak apa lagi kan. Rasa macam nak makan KFC lah, tak jadilah. Raya ni nak makan rendang lah, nak makan itu, nak makan ini, tukar-tukar, tak apa. Tapi jangan agama. Kalau bab agama, minta Allah tetapkan, biar kita dalam Islam walau macam mana keadaan, sekalipun kita nak kita ni Islam. Boleh faham ni? Okay. Boleh. Okay, kita tengok. Tadi yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga, cuba baca. Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Ya, tambah ilmu pengetahuan ya. Yang ketiga, kita cuba sentiasa cari ilmu. Kita kena sentiasa kena rajin menambah ilmu. Sebab tu kalau ni sekarang ni kamu tak pergi sekolah, duduk di rumah aja. Boleh online pula. Cari, jangan kerja main game je. Jangan buang masa dengan main game ke apa benda tak faedah. Tapi cari ilmu. Banyak sekarang ni kelas-kelas tuition. Ya. Kamu pernah dengar kelas-kelas tuition percuma? Yang ada dekat online. Ya. Kalau kelas tuition tu macam Ustazah terlibat dengan akademi YouTuber, banyak kelas-kelas online yang kamu boleh ikuti. Kamu tag akademi YouTuber, macam-macam kelas online ada, yang agama, yang matematik, yang sains, yang bahasa Melayu apa semua adalah. Ya. Kalau kamu join, kamu boleh ikut dan jawab. Jadi macam seronok, boleh jawab kuis macam-macam. Jadi ilmu tu akan sentiasa bertambah. Walaupun ilmu tu subjek yang Ustazah cikgu tu ajar mungkin subjek tahun 1, subjek tahun 2 kamu dah tahu, tapi boleh semakin mengukuhkan lagi, memperkukuhkan ilmu kamu. Kadang tu macam Ustazah ajar dekat tuition online akademi YouTuber, Ustazah ajar tajuk tahun 6, tapi yang mengikuti tu budak tahun 4, tahun 2 pun ada, budak tahun 5 pun ada. Dia orang boleh jawab. Maksudnya ilmu dia dah bertambah. Hebat. Kadang-kadang Ustazah ajar yang prasekolah, budak yang tahun 6 pun masuk juga, join juga. Tapi dia orang jadi ingat balik semula, seronok. Okay, itu kita sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan ya. Cari ilmu, jangan duduk saja rugi. Okay, saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Macam tadilah, dan saya hendaklah selalu mendampingi guru. Kena rapatlah dengan cikgu, rajin bertanya, ada masalah tak tahu nak buat, tanya PM. PM cikgu-cikgu mana yang kamu tak faham tu, tanya. Jangan diam, jangan takut. Okey. Kita tengok seterusnya. Baca. Mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Ya, boleh dekat Irina baca semua ya. Okey, mengawal diri, kawal diri kita daripada ikut hawa nafsu. Macam mana nak kawal hawa nafsu ni? Kawal diri kita. Jangan ikut sangat hawa nafsu tu. Semua perkara-perkara yang tu. Okey, maksudnya saya perlu sentiasa muhasabah. Caranya pertama, saya kena sentiasa muhasabah. Apa benda muhasabah ni, tahu ke tak? Siapa tahu muhasabah? Tak, okey, tak tahu. Muhasabah ni maksudnya, apa Intan? Dia kuat. Kuat. Lagi-lagi ada yang lain? Okey, tak tahu. Muhasabah ni maksudnya kita menilai semula diri kita, betul ke, salah ke apa yang kita buat. Kita kira balik, mengira. Muhasabah daripada perkataan hisab iaitu kira, ataupun kita nilai balik
sebelum kita tidur malam ni, kita fikir pagi tadi aku buat apa, aku ikut kelas online, itu benda baik dah. Ada buat jahat tak, ada hari ni ada lawan cakap mak ke tidak, ada sakit hati orang ke tidak, itu muhasabah. Kena sentiasa perlu muhasabah, koreksi balik, fikir balik apa yang kita dah buat. Dari situ kita dapat mengawal nafsu kita. Ya. Kemudian saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur, selalu kena bersyukur. Bersyukur dengan Allah SWT. Walaupun keadaan kita tertekan, tersusah ke, kita kena bersyukur, kita minta tolong kepada Allah. Ya, kalau kita kadang kita rasa kita susah, tapi sebenarnya ada orang yang jauh lebih susah daripada kita, kan? Okey. Kemudian kita kena bersikap sederhana, tak boleh melampau-lampau sangat. Perasan contohnya kita banyak duit ke apa, kita rasa kita kaya sangat, tak boleh, ya. Kita kena sentiasa bersikap sederhana dalam buat apa-apa, sederhana. Okey, itu dia, ya, mengawal hawa nafsu kita. Selain tu nak kawal hawa nafsu, kalau rasa kuat sangat nafsu tu, antara tips nak mengawal hawa nafsu ialah dengan berpuasa. Kan cerita pasal nafsu dulu ni, nafsu tu Allah jadikan dia memang satu yang degil, satu makhluk yang degil nafsu ni. Nak tengok dia punya kelemahan kat mana baru boleh nafsu ni tunduk, dekat puasa baru dia kalah. Okey, masa Allah ciptakan nafsu tu, Allah suruh, Allah tanya, engkau siapa, aku siapa? Nafsu kata engkau, aku. Dia tak ngaku Allah tu Tuhan. Kemudian Allah masukkan dia dalam api neraka. Allah bakar nafsu tu berpuluh-puluh tahun, Allah keluarkan balik. Okey, Allah tanya balik, engkau siapa, aku siapa? Nafsu kata engkau, aku. Berlagak lagi nafsu ni. Kemudian Allah pergi rendam dekat air, sejuk, dingin sangat. Tadi panas dah tak jadi, pergi kat tempat sejuk pula, air sejuk, salji apa semua, berpuluh-puluh tahun. Kemudian ambil balik, tanya balik semula pada nafsu, wahai nafsu, engkau siapa, aku siapa? Nafsu kata engkau, aku. Berlagak lagi nafsu ni. Dengan panas tak lut, dengan sejuk sangat pun tak lut. Kemudian Allah seksa dia dengan kelaparan, tak bagi makan, tak bagi minum apa semua, dia berlapar. Berlapar lama, kemudian Allah ambil balik. Allah tanya, barulah nafsu tu lembek. Nafsu tu kata apa? Engkau Allah, aku hamba. Maksudnya nafsu ni, kelemahan dia pada lapar. Sebab tu kita ni orang Islam disyariatkan berpuasa. Puasa wajib bulan Ramadan tu supaya untuk mendidik nafsu kita. Kita dah makan melantak sampai setahun. Macam-macam kita makan. Sampai bulan Ramadan kita kena kawal. Tak boleh makan tu, tak boleh makan suka-suka hati, ada waktu-waktu tertentu sahaja. Okay, jadi dari situ nafsu tu menjadi lemah, kan? Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kita rumusan. Kita tengok rumusan dan nak last ni. Okey, rumusannya, kufur merupakan satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Jadi perlulah kita menjauhi perkara yang membawa kepada kekufuran. Okey, boleh faham tak ni semua? Boleh. Okey. Boleh. Terus okey, kamu baca dulu. Okey, dalam buku tulis ya. Dalam buku tulis kamu jawab soalan-soalan ni. Okey, ada 4 soalan saja. Okey, semua jawapan tu ada dalam buku teks ataupun kamu boleh tengok balik dalam video nanti. Okey, apakah maksud kufur? Apa kufur tadi? Apa kufur tadi? Orang Tak percaya pada pada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tak percaya pada Allah dan Nabi. Itu kufur. Kemudian berapa bahagian kufur? Ada berapa? Dua. Bagus. Kemudian nyatakan. Apa dia? Iktikad. Satu lagi? Amalan. Betul. Kemudian yang ketiga, senaraikan faktor-faktor membawa pada kufur. Ada 4 faktor tadi Ustazah buat. Okey, kamu ambil 4 faktor tu.
Kemudian senaraikan kesan-kesan kufur. Tadi ada banyak kesan, bolehlah sekurang-kurangnya 5. Alah buat je semua, ada 8 tadi. Okey, kesan-kesan kufur. Boleh faham ni tajuk ni hari ni? Boleh. Boleh. Apa tu? Alhamdulillah. Kita dah habis. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Salam.